Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minggu ni kita dapat teruskan kuliah kita. Saya bagi pihak semua sekali minta maaf juga pada Ustaz lah. Ustaz dah hadir sebenarnya minggu lepas, tapi atas sebab-sebab tak dapat dielakkan, kita terpaksa tangguhkan kuliah kita. InsyaAllah kita sambung minggu ni, insyaAllah. Saya silakan pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita jumpa semula pada minggu ni. Syukurlah pada Allah, minggu lepas dah sampai. Keluar tingkat 7 tak jadi, turun balik. Tak apalah, kita rancang, Allah juga rancang. Tapi Allah lah sebab baik perancang. Balik rumah, terus ajak orang rumah pergi tengok abang kat Melaka. Adalah kebaikan tu. Mencari masa tu yang tak dapat. Rupanya Allah suruh saya tengok abang saya kat Melaka. Abang saya tak sihat. Betul lah tu. Allahu Akbar. Bagus, rancangannya sangat baik. Allah tu semua untuk kita. Jangan kita rasa kesal ya. Jangan kita rasa mengeluh. Jangan kita kata apa ni, bukan tu. Orang beriman tu dia kena belajar bukan tu. Tapi dia kena lihat apa yang di belakang tu. Di belakang tu apa yang kebaikan tu, apa yang sebab jadi begitu. Allah Maha mengetahui. Tapi pastilah kebaikan untuk kita. Jangan risau apa-apalah. Okey, fardu wuduk. Betul ke? Betul, Ustaz. Kita sambung 7 wajah niat. Okey, kita membicarakan tentang niat wuduk. Tentang niat wuduk dan memperkenalkan niat. Maknanya masih lagi dalam bab apa dikatakan niat. Apa dikatakan niat. Jadi ada pada wuduk ni ada benda yang am lah yang kita nak sambung tu lagi. Kena catat. Itu tadi dah mula. Ni dah mula ke belum? Dah start. Sampai nombor berapa? Dah terang nombor 1. Oh, baru nombor 1. 7 wajah niat tu Ustaz dah terang nombor 1. 1 tu tarikh lah. Ta'rif yang definisi tu. Qaslun syait tu betul lah. Kan? Nombor 2. Ini dah. Ta'rif dah. Ini dah. Ini dah terang, dah baca. Kalau dalam WhatsApp dia panggil blue tick. Begitu lah. Ni mana orang dah baca WhatsApp kita. 3 hari baru balas. Khabar baik dia kata. Aduh 3 hari baru cakap khabar baik. Orang macam ni tak boleh WhatsApp dengan dia lah. Nak apa-apa telefon terus. Tarif. Lepas tu niat. Ni niat ada tarif. Nombor 2, niat ada tempat. Tempat niat. Niat ada tempat. Itu nama dia hati. Jadi dia maksud dia niat ni mesti keluar daripada hati. Mesti keluar daripada hati. Kalau dia tak keluar daripada hati, maknanya dia bukan niat. Dia bukan niat. Kita cakap dekat lidah, saja aku berwuduk, masa air jatuh dekat kita punya tangan, kita kata kita lafaz, saja aku berwuduk, itu bukan niat, itu lafaz niat. Itu lafaz niat. Tu dah kena beza kan tu. Kalau dia ni mungkin lafaz. Lafaz ni maknanya perkataan lah. Ini nama lafaz niat. Lafaz niat. Kita semayang, kita kata usolli fardhu maghribi. Itu bukan niat, itu lafaz niat. Sebab apa? Niat ni dia tak ada suara. Jadi yang betul-betul nama niat ni, ni dekat hati ni. Ni niat ni dekat hati. Jadi dia ada 2 hukum ni. Ini hukum sunat. Ni hukum ni wajib. Jadi yang mengesahkan yang ni. Ini aja sunat je.
Kita semayang tak ada usolli fardu maghribi pun tak apa. Tapi sunat, bila sunat tu kedudukan dia eloklah kita buat. Untuk bantu hati kita mengeluarkan niat. Itu je, nak kena faham. Sama macam kita tengok dekat, macam kita, saya cakap tadi lah, kita dengar apa taklimat daripada imam kan. Semayang raya kan ada taklimat kan. Dia kata niatnya usolli itu bukan niat. Lepas tu jangan cakap perkataan niatnya. Cakap lafaz niatnya. Kenapa? Bila lafaz dia ada suara. Dia ada perkataan suara yang disebut. Jadi itu adalah lafaz niat. Tapi niat ini dia tak ada suara. Benda dalam hati kita tak ada suara. Jadi yang tahu kita niat tidak adalah kita. Orang lain tak tahu. Sebab tu dalam rukun, dalam fardu wuduk, dalam rukun solat, benda yang paling banyak dibicara adalah bab niat. Kenapa? Supaya dia ada ilmu dan dia boleh nilai dia niat dan niat. Orang lain tak boleh nilai. Orang lain tak boleh nilai. Sebab apa? Tak nampak. Tak dengar. Jadi tempat dia mesti keluar daripada hati. Imam Syafi'i kata, eloklah engkau lafaz. Eloklah engkau lafaz supaya dia membantu hati engkau berniat. Tu perkataan dia tu. Dia tolong hati engkau mengeluarkan niat. Sebab apa yang kita cakap, dia akan beri kesan pada hati kita. Biasa kita tengoklah pengalaman kita. Jiran kita, suami dia meninggal. Kita tak dapat balik, kita tempat luar. Besok kita balik, dah ke bumi. Kita ziarah dia. Kita tanya dia, kenapa abang meninggal, sakit apa? Dia mula cakap je dia akan menangis. Kenapa? Sebab lafaz ni membantu hati dia. Masa kita jumpa dia, dia tak cakap lagi, dia tak nangis. Kita salam dengan dia tak nangis lagi. Walaupun muka dia muram. Tapi kalau dia cakap je, dia mula nangis. Kenapa mula nangis? Perkataan itu membantu hati dia. Membantu hati dia untuk apa? Untuk merasai apa dia cakap. Itu yang Imam Syafi'i kata, engkau lafaz supaya menolong hati engkau mengeluarkan niat. Lepas tu kalau dapat semayang nak kena belajar lah. Qasad, tarik, ta'yin semua kena belajar. Okey, maknanya niat ada apa? Tempat keluar. Kalau kita nak detail lagi, tempat keluar. Tempat keluar. Yang boleh, yang sah untuk berniat ini hati. Dulu guru bagi contoh Sijil berhenti sekolah keluarkan. Sijil SPM, kementerian keluarkan. Sekolah tak boleh buat logo sendiri, kementerian dia keluar SPM, dia bagi semua budak A. Tak boleh. Kenapa? Dia tak layak untuk keluarkan Sijil SPM. Yang lain lembaga perpesaan, Kementerian Pendidikan. Dia layak keluarkan. Dia hanya layak keluarkan apa sijil ramalan boleh. Dulu sekolah saya ingat tu ada sijil ramalan. Ramalan keputusan. Itu yang orang guna untuk memohon sebelum keluar SPM. Dia hanya layak keluarkan tu. Tapi dia tidak layak keluarkan sijil SPM. Sama macam niat ni lah. Dia hanya niat ini yang layak keluarkan ialah hati. Selain daripada hati, tak layak keluarkan niat. Tak layak keluarkan niat. Kita buat projek cerun. Yang layak kata projek ni dah siap, ada certificate of completion, hanya Jabatan Cerun. Betul? HR tak boleh keluar sijil, kata cerun dah siap. Orang tengok kelakar betul HR ni, dia pula keluarkan sijil. Betul? HR boleh keluarkan appointment untuk nari kenapa ramai orang masuk pagi-pagi sampai jam-jam kat luar. Saya tanya guard tu, bang nari jam sampai saya kena masuk tempat kaki tangan. Kadang-kadang masuk sana lah dah game. Dia kata nari ramai orang lapor diri. Dia kata banyak orang baru kerja kot masuk. Praktikal ke apa? Praktikal. Ada yang baru, tawaran baru kan. Tawaran baru. Budak-budak muda yang nampak masuk. Sekarang ni sebab saya tak bermusim dia. Dia datang. Baru kerja beli Myvi Toyota. Aku lupa kerja basikal pula ada. Tengah tu dah kerja swasta kan. Mungkin mungkin dah kerja swasta. Mungkin. Swasta dah tak cantik, masuk government. Lalu orang government pergi swasta. Ni tempat keluar ni. Tempat keluar. HR hanya boleh keluar surat appointment kerja. Surat warning, tindakan disiplin. Dia tak boleh keluar kata projek dia siap. Dia tak boleh keluar
apa? Extension of time, EOT. Extension of time kan? Sini panggil apa? EOT panggil apa sini? Projek lambat, ini deadline. Ini start. Kalau sampai sini ada penalti kan? Jadi nak elak penalti kena ada extension of time. Sampai sini. Apa panggil ni? Kau panggil apa? EOT juga? Sama lah EOT lah. Tapi ada bahasa Melayu dulu kot. Ni extension of time. Ini hanya boleh keluar jabatan yang jaga projek. Bukan finance. Bukan HR. Sama juga. Niat yang boleh keluar jabatan hati. Bukan jabatan lidah. Itu yang guru-guru bagi contoh dulu lah. Kita boleh faham. Kalau jabatan lidah keluar, tak sah. Sunat, boleh. Finance. Finance. Dia nak bayar final payment. Dia tengok ada penalti tak ni. Dia tolong. Dia tanya. Tu boleh. Tapi dia tak boleh sign EOT. Kenapa? EOT ni belong to project department. Ini sama. Niat ini belong to hati department. Unit hati. Bukan unit lidah. Kalau kita wuduk, saja aku wuduk, bila air kena muka, kan niat apa-apa hati, habis. Tak boleh pakai. Wuduk tak sah. Kenapa? Tempat niat salah. Ni kena ambil perhatian. Saya cakap ni kenapa tau? Saya ngajar, lepas ngajar, orang datang kat kereta, kan? Ustaz, saya tak tahulah niat dalam hati. Habis niat kat mana? Niat tu kadang-kadang saya masuk bilik air, saya dah niat tu. Kadang-kadang saya buka pipe, saya dah niat. Air jatuh kat tangan, saya dah niat. Habis bila air kena kat muka, ada niat hati tak? Tak ada. Tak sah niat. Umur dah 38. Baru tahu niat salah. Tu punca ni tak belajar. Itu akibat tak belajar. Kalau tak belajar benda-benda ibadah, benda tauhid bersedialah untuk mati dan tengok buku amalan kosong. Bersedialah. Betul saya cakap. Sebab tu ulama ada perincikan benda ni. Kita belajar sekali cukup. Sekali belajar dengan detail, faham, pegang. Kemas. Cukup, okey. Boleh jangan bimbang kita pasal niat, kita dah tahu dah. Tapi kalau tak belajar, sampai bila pun salah. Sampai bila pun salah. 3. Ni yang pasal hitam keluar biru ni. Ni kalah masuk refill ni. Biasa orang tua kan, pada nampak ni belasah je. Saya tu hitam keluar biru, biru keluar hitam. Saya tak nak pakai yang ni. Saya nak pakai ni sebab ni orang wakaf. Diorang beli kan 3 set beli. Suruh dia nak ganjaran lah pahala kan. Jadi adalah kat kereta banyak pen macam ni. Tapi dia pakai dia orang punya. 3. Ini tempat. Ini takrif. Niat. Ada. Masa. Niat. Tak boleh main niat suka-suka dan niat bila, tak boleh. Dia ada masa tertentu. Bila masa dia? Awalun bifi'lih, maknanya awal perbuatan amal. Mesti awal perbuatan amal. Awal perbuatan amal mesti taruh niat. Masa itulah masa untuk berniat. Ini amal. Ini awal perbuatan amal. Okey, contoh. Ni nak bagi faham ni. Satu. Wuduk. Apa awal perbuatan yang wajib yang pertama bagi wuduk? Basuh. Basuh apa? Basuh muka. Ini apa? Awal perbuatan amal. 2. Mandi. Hadas atau mandi wajib. Bila awal perbuatan? Bila kena air. Pada mana-mana anggota badan. Tak payah basuh kaki dulu, basuh kepala dulu, basuh apa dulu. Kena je niat. Supaya apa yang basuh lepas tu dikira. Supaya apa yang basuh lepas tu dikira. Ini awal perbuatan ni. 3. Contoh lagi. Tayamum. Masa bila niat tayamum?
Masa pindah debu. Ada juga yang kata masuk muka. Tapi yang saya belajar, banyak guru kata pindah debu. Sebab dia tayamum ni, dia punya padu ada 5. Niat pindah debu, sapu muka, sapu tangan serta siku, tertib. Jadi pindah debu ni, niat dengan pindah debu ni serentak. Jadi perbuatan pertama dah pindah debu. Tu lama-lama bahas itulah. Okey, ini apa? Tayamum. Lagi. Contoh. Solat. Masa bila solat? Masa bila niat? Masa? Takbir. Takbiratul ihram. Masa dia? Masa sebut kalimah tu lah. Kalimah Allahu Akbar. Dia sebut kalimah ni. Kenapa masa sebut kalimah ni? Tengok definisi solat. Definisi solat ni apa? Dia adalah beberapa perkataan, beberapa perbuatan dimulai dengan. Faham? Dimulai dengan. Tengok dalam kitab ni pun ada. Dimulai dengan. Tengok dalam dekat sini. Dia dekat bab solat. Dia dekat muka surat 21. Dekat 21. Solat itu dari segi istilah surat 21 bab solat tu. Beberapa perkataan, beberapa perbuatan dimulai dengan takbir. Takbiratul ihram lah maksudnya. Sebab tu amal itu solat dimulai dengan takbir. Sebab tu niat tu dekat takbir. Niat tu dekat takbir. Dan masa takbir itulah rasakan, nampakkan, lintaskan dalam hati. Aku solat saja, aku solat fardu apalah. Tapi lidah itu menyatakan Allahu Akbar, inilah rukun kauli. Rukun perkataan. Bila takbir Allahu Akbar, yang sebut tu Allah Akbar tu rukun perkataan. Dan satu lagi rukun masuk ke serentak dengan dia, nama dia rukun hati. Apa dia? Niat. Lepas tu niat tu nama rukun hati sebab tempat niat itu tempat niat tu hati. Takbir itu rukun bacaan Allahu Akbar. Serentak dengan tu, sebab takbir itu awal perbuatan, serentak dengan tu, niat ni masa dia awal perbuatan, sebab tu dalam tu berniat. Tu yang kita kena faham betul. Kita semayang ni lama tapi kita tak faham. Kenapa niat dekat sini, macam mana niat dekat sini, macam mana nak niat. Benda-benda asas yang menjadi rukun kita tak faham. Ini sangat bahaya tau. Dan ada kemungkinan kita akan silap. Kita akan silap. Niat kalau silap, rukun. Niat kalau wuduk silap, rukun. Niat mandi silap, dia jadi fardu pada mandi. Niat wuduk, fardu pada wuduk. Niat semayang, rukun pada semayang. Salah niat ni, habis lah. Habis lah amal, tak sah lah amal. Tu yang penting you belajar. Sebab tu ulama kata, dia kata, ilmu, ni perkataan ni, adalah ada satu perkataan pada amal. Apa ni? Apa ni? 4 huruf. Ilmu ni apa pada amal ni? Cuba fikir lah 4 huruf. Ini ulama selalu sebut dalam kitab. Ada yang kata ini perkataan Imam Syafi'i. Ilmu adalah imam pada amal. Imam. Ni imam ni. Imam ni untuk apa? Macam imam semayang Allah Akbar. Ikut imam. Imam rukuk, ikut imam. Amal, ikut ilmu. Ilmu kata A. Ilmu kata B.
Ilmu kata niat kat sini. Ilmu kata masa ni. Kenapa? Itulah panduan dia. Jadi ilmu ni di imam pada amal. Amal ni makmum. Amal ni makmum. Jadi, kalau nak semayang, orang cari imam dulu. Makmum nampak ada dah. Imam tak ada. Nak kamat cari imam dulu. Pagi tadi Jumaat. Bila nak kamat, dia tengok imam tak ada. Jumaat ni nak baca sajadah. Dia pergi belakang tu, depan tu kan tempat imam tu, kadang dia orang keluar dari depan, imam masuk dari depan. Tengok keluar, tak ada imam. Dia ada bilik nombor 2, saya nampak lah. Imam tak ada, dia kata. Imam tak ada nak jadi imam. Baik ada seorang budak tahfiz tu kat belakang. Dia tunjuk. Hanif pada Hanif. Hanif pun budak tahfiz. Bagus bacaan dia. Dulu dia jadi imam sana. Dia jadi imam. Jadi orang lain ikut. Rukuk. Kenapa? Dia memandu makmum. Jadi ini makmum. Ini imam. Kalau imam kata A, makmum buat B, ini makmum derhaka. Amal ni tak sama dengan ilmu, ini amal derhaka. Maknanya amal ini Allah tak terima. Dia tak ikut imam. Dia tak ikut imam. Ini imam ialah ni. Ini adalah ini makmum ini. Taraf dia taraf makmum je. Lepas tu pentingnya ilmu ni. Pentingnya ilmu ni kita tahu. Kita mencari panduan untuk beramal. Takut nanti, tu saya takut apa? Buku amal kosong. Rasulullah dah sebut tau dalam hadis. Ada orang lelaki yang badan dia sihat. Maknanya dia mampu nak belajar, mampu nak semayang, mampu. Bila dia timbang dia punya amal, maka dapati amal dia tidak berat lebih daripada sebelah sayap nyamuk. Nyamuk ni 0.0001 gram. Nyamuk. Kalau sayap dia lagi ringan lah. Mungkin 0.0001 gram. Mungkin. Itu pun mungkin. Tapi ditimbang amal dia, benda sayap nyamuk lagi berat daripada amal dia. Ulama kata mungkin dia tidak beramal atau amal dia salah. Jaga-jaga tau. Saya cakap sebab saya mengajar ni, saya mengajar ada 20 tahun lebih. Saya cakap ramai orang salah amal. Bila belajar baru tahu. Itu nasib baik belajar. Kalau tak belajar sampai mati, kalau tak ngeri saya tak tahulah. Benda yang paling menakutkan bila amal tak diterima. Betul. Bila amal diterima. Lebih menakutkan kita rasa amal kita betul. Tapi kita cara betul apa yang kita faham. Kali kita cek amal kita salah. Kita kata dah okey aku dah semayang. Semayang sekali cek bukan semayang, senaman. Betul? Senaman. Penat je, tak ada apa-apa. Okey, ni apa? Ni masa, ni tempat, ni takrif. 3. 4. Niat ada tujuan atau maksud. Dia ada maksud. Apa maksud niat? Kenapa kena niat? Apa tujuan dia berniat ni? Apa tujuan dia? Dalam kita kata tujuan niat atau maksud niat untuk bedakan antara adat dan ibadat. Untuk bedakan sama ada kita buat itu ibadat ke atau adat. Kita pergi dekat randas ke dekat mana, kita ambil air, kita sapu muka, basuh muka. Kalau tak niat wuduk, dia hanya perbuatan adat. Dia hanya perbuatan adat. Orang perempuan ambil wuduk, dia basuh muka dulu. Dia buang dia punya bedak, dia buang dia punya makeup. Itu bukan ibadat, itu hanya adat. Basuh muka, buang sesuatu pada muka. Tapi bila dia ambil wuduk, basuh muka dia sekali,
dia niat pada wuduk, dia jadi ibadat. Budak rider naik motor, ada hujan, nampak masjid, berhenti kat masjid, duduk dalam masjid, tunggu hujan. Hujan reda. Kalau dia duduk dalam masjid, dia niat dia iktikaf, dia jadi ibadat. Duduk saja, tak ada niat apa-apa, duduk saja tunggu hujan. Jadi adat, kebiasaan duduk berteduh. Itu beza dia antara adat dengan ibadat. Kita kerja, kita pergi kerja. Macam benda biasa orang kerja, ada kebiasaan manusia cari makan. Tapi kalau kita pergi kerja, kita niat, aku nak bantu keluarga aku, kerana Allah suruh aku tanggung nafkah dia. Itu dia ibadah. Lepas tu ada syarat pula lah, yang kita belajar dulu 5 syarat. Kita belajar kat atas dulu 5 syarat, tingkat 10 dulu saya dah tulis kat board, baru jadi ibadah. Ada syarat pula. Lepas tu nak kena faham ni kenapa niat untuk meletakkan amal itu diklasifikasikan sebagai ibadah, tidak jadi adat. Semayang tak ada niat, salah niat, dia jadi macam senaman je lah, tunduk gitu. Dulu saya pernah ngajar lah, yang best ni, ada juga orang buat fardu ain 6 bulan sekali. Selalu kita dengar kelas bulan sekali kan, paling kurang kan, 6 bulan sekali. Saya kata bila pula nak habis 6 bulan sekali ni? Setahun 2 kali je fardu ain dia. 6 bulan belajar niat, tak habis. 6 bulan lagi sambung niat. Tapi saya dah nampak daripada awal lah, kelas ni memang takkan ke hujung lah. Betul lah, betul. Lepas tu kelas ketiga dah tak jadi dah. Dia WhatsApp, Ustaz, kami susah nak buat kelas. Saya kata ada masalah apa? Dia kata sebab tak ada siapa nak erase makan. Alasan yang tak masuk akal lah, kesian lah. Tak siapa nak erase koordinat untuk makan. Kita ni nak belajar ke nak makan? Betul tak? Lepas maghrib isyak balik lah, rumah tak nak makan ke? Allah lapar sangat nak makan. Tak siapa nak erase caterer, dia kata. Pulang lah, dia kata. Pulang. Tempat tu dulu saya pergi, surau dia kaca. Cermin lah, dekat bawah nampak lah. Lepas tu sini tangga. Dekat atas ni gym. Atas ni gym. Kaca juga. Nampaklah kat atas ni. Ni apartmen mewah ni. Maintenance dia RM500 sebulan. Kita tengok apartmen kos rendah RM55, RM80 maintenance. Dia maintenance RM500 sebulan. Nampak kat sini surau. Kat sini nampak orang angkat berat. Orang buat macam-macam lah. Gym kan. Orang lari. Saya kata, kalau kita semayang tak khusyuk, tak ada ilmu, kita punya tahap sama macam perbuatan atas je. Atas je. Cuma beza mereka pakai singlet, kita pakai baju Melayu. Tu je. Mereka tunduk juga. Mereka tunduk. Semua. Naik. Kalau kita semayang, tak tahu benda, ni pun tak faham, semayang bersalah, khusyuk pun tak ada, lebih kurang ni juga. Kita target 4 rakaat, mereka target 2000 kalori turun. Betul? Apa beza? Jadi membeza kenapa? Ni ilmu. Lepas tu, hati kita. Mereka lari dekat treadmill tu, mereka boleh ingat apa-apa, tak apa. Kalau kita semayang, kita tak ingat apa-apa, sama macam dia orang. Lebih kurang sama kan? Itu nilai solat dia. Tapi kalau ada ilmu, apa-apa pula nak khusyuk, tak sama. Walaupun pergerakan tu sama. Tu saya kata hati-hati. Hati-hati. Jangan jadi orang bersenam pakai baju Melayu. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Jangan jadi orang bersenam pakai telkong. Ni banyak orang bersenam pakai telkong ni. Semayang tak ingat apa-apa. Perkara batal pun tak faham. Kan sembang tarawih, duduk tayar akhir, terlelap. Sambung semayang lagi. Kalau kita duduk tayar akhir atau tayar awal, kita batal semayang kita. Kenapa? Kita lagi tidur. Dah pukul kita tak tetap. Tayar akhir kan duduk macam tu. Betul tak? Tapi kurang nanti angkat. Terlelap batal lah wuduk. Itulah mereka kedatangan hadas. Ramai orang bangun semayang lagi. Sambung lagi 20. Balik lega. Lega dapat 20. Lega apa? Rakaat kedua dah batal. Kenapa? Tak belajar. Setan pelesit ni ketawa berdekah-dekah kat rumah dia. Ketawa berdekah-dekah. Bodoh betul dia ni. Aku suka betul dia ni. Ini aku punya BFF.
Setan kata ni BF aku ni. Bukan best friend forever. Bodoh forever. Jahil. Jangan main-main dah benda ni. Saya kata kau tak belajar sedialah untuk tengok buku amalan zero. Kalau tak nak belajar lah, jaga-jaga lah. Nombor 4, nombor 5. Ni nombor 5. Saya ada budak JKR, saya datang surau dia. Ceramah umum Lepas belajar, tak kenal saya. Saya Blok G. Oh, saya tak perasan lah. Dia kata duduk depan saya lepas makan ni, makan kipap malam-malam kan. Dia duduk, Ustaz nampak tak dada saya? Dada saya ni berlubang tau, Ustaz tembak dia kata. Saya kata saya tak tembak. Saya tak pernah tembak orang. Saya beritahu fact. Betul lah. Fake Ustaz tu peluru dah tembak saya. Saya dah lembik lah ni. Baguslah saya kata tembak. Sebelum malaikat tembak besok dia kata. Memang nak ketembak hati kita. Nombor 5 apa? 1, 2, 3, 4. Niat. Ada. Hukum. Hukum ni apa? Hukum dia undang-undang. Undang-undang agama. Apa hukum niat? Ni hukum dia lah. Wajib pada undang-undang agama. Wajib pada syarak. Wajib. Wajib ni maknanya mesti buat lah. Kalau tak niat, berdosa lah. Kalau berdosa, amal lu tak sah. Solat tak niat, tak sah. Wuduk tak niat, tak sah. Mandi tak niat, tak sah. Mandi tak niat, dia jadi adat. Kebiasaan mandi. Wuduk tak niat, dia macam adat orang basuh muka, basuh tangan. Jadi tidak dikira sebagai niat. Tidak dikira sebagai fardu wuduk. Sebab tu dihukum dia adalah wajib. Bila niat wajib, kita juga wajib memastikan dia panggil niat itu betul. Jadi nak pastikan niat itu betul, kita kena belajar. Jadi belajar itu nama dia wajib. Sebab tu bab niat, bab solat, bab apa tu, tu nama dia fardu tu. Ni nama fardu ain. Ni nama fardu ain ni. Kenapa fardu? Kita wajib memastikan niat kita betul. Kenapa? Hukum niat wajib. Kita pastikan niat itu betul. Maknanya kita dapat ilmu ni. Ilmu pada niat ni. Ilmu pada niat, ilmu pada basuh muka tu semua lah. Ilmu pada puasa. Apa ilmu ni? Ini dalam kitab kita apa? Hakikat. Hakikat apa? Sesuatu. Perkara. Ini nama ilmu. Jadi ilmu pada niat, apa sebenar niat ni? Hakikat niat ni apa? Dia ada rupa-rupa dia. Jadi ni, benda ni, tujuan dia memperkenalkan. Memperkenalkan. Memperkenalkan apa? Memperkenalkan niat ni. Itu dikatakan wajah dia. Macam kita kenalkan kawan kita lah. Saya bawa kawan saya datang sini. Orang tak kenal. Man ke, siapa ke, Mutada ke. Siapa? Fatih. Jumpa kat parking. Dia kata ni kawan saya. Dia kerja ni Jabatan Pengairan. Nampak? Kerja dia jawatan ni. Detail lagi, dia ada anak. Anak dia berapa orang. Tempat kerja dia, tempat kerja dia kat sana. Apa tujuan datang? Saja datanglah ikut. Nampak? Kenapa? Kenalkan dia. Jadi niat ni nak kenal, dia ada ciri dia sendiri. Kalau salah ciri, benda ni tak ada, dia bukan nama niat. Dia nama lain. Dia nama lain. Jadi dia introduce niat ni dengan memberitahu apa muka, apa rupa, apa yang patut ada pada dia. Itu nama dia, wajah dia. Okey. Hukum nombor 5. Nombor 6. Niat ada kaifiat. Kaifiat ni apa? Ni kaifiat. Ni kaifiat. Kaifiat ni apa? Cara
cara atau kaedah. Bagaimana cara niat, kaedah niat? Apa dia? Bergantung pada jenis amalan. Bergantung pada jenis amalan. Kaifiat ni maksud apa? Kaifiat ni maknanya adalah fardu atau rukun satu ditambah dengan syarat sah. Syarat sah ditambah dengan pembatal. Jadi kalau solat, rukun, syarat sah, pembatal, itu nama dia kaifiat. Kalau wudu, fardu, syarat sah, pembatal, itu nama dia kaifiat wudu. Kalau mandi, fardu, syarat sah, pembatal mandi. Pembatal mandi ni perkara menyebabkan orang tu kena mandi wajib. Itu nama dia kaifiat mandi. Jadi dia mesti ada ni. Dia memiliki ni. Dan ini yang kita kena belajar. Fardu mandi ada 3, syarat sah ada 11, pembatal dia ada 6. Fardu wudu ada 6, syarat sah ada 15. Belum belajar hari ni. Pembatal ada 6. Macam umrah jugalah. Rukun umrah ada berapa? Rukun umrah ada berapa? Ada 5. Pergi umrah 2 kali, rukun umrah pun tak ingat. Ada 5 kan? Niat, tawaf, sa'i, bergunting, tahlul, tertib. Wajib umrah ada berapa? Rukun umrah ada 5. Wajib umrah, fail lah pergi umrah, wajib umrah pula tahu. Jangan nanti jadi macam melancong. Melancong. Wajib umrah ada 2. Satu, niat di mikat. Rukun umrah, niat. Wajib umrah, niat di mikat. Faham ni? Kalau tak niat di mikat, kena bayar dam. Tapi kalau niat lepas mikat, sah. Sebab rukun dia niat. Tapi mesti niat di mikat. Mikat yang kita belajar tu lah. Kalau daripada Malaysia nak masuk Mekah, kalau Manazil, kalau daripada Madinah nak masuk ke Mekah, Birrul Ali, kan kita belajar juga kan. Tu nama niat di mikat. Lagi menjaga larangan ihram. Dua ni dikatakan wajib umrah. Yang 5 tadi rukun umrah. Apa beza? Wajib umrah kalau kita tak buat, kita kena bayar dam. Umrah sah. Rukun umrah kalau tak buat, tak dapat umrah langsung lah. Dia satu menjaga niat di mikat, lagi satu menjaga larangan ihram. Kalau dalam ihram pergi cabur rambut, pergi pakai minyak wangi, maknanya langgar wajib umrah, kena bayar dam. Umrah sah. Tak bayar dam, dosa. Tapi umrah sah. Tapi yang 5 tadi rukun umrah kena buat niat. Tu dah kena faham tu. Rukun umrah niat. Wajib umrah niat di mikat. Lepas tu dia ada 2 perkara beza. Satu rukun, satu wajib. Sama macam rukun haji, wajib haji. Tak sama tu. Dua-dua tak sama. Wajib kalau tinggal sah, tapi kena bayar dam. Tak bayar dam, dosa. Rukun tinggal tak sah. Tak wukuf, tak dapat haji. Tak niat haji, tak dapat haji. Tak tawaf, tak dapat haji. Dia macam ni lah. Ini nama kaifiat dia. Jadi dia bukan boleh buat suka-suka, kerana dia memiliki ni perkataan ni, kaifiat. Wudu tak tahu kaifiat, wudu tak sah. Semayang tak tahu kaifiat, semayang tak sah. Sebab tu penting belajar kaifiat ni. Paling kurang 3 ni lah. Syarat, pembatal, rukun kalau solat. Itu nama kaifiat. Ni. Kita kena biasakan perkataan ni lah. Kalau solat, kita kena belajar rukun 13 perkara. Kita kena belajar syarat sah, ada 8 perkara. Ada kitab kata 9. Okey. Lepas tu kita belajar pembatal solat.
kalau kitab kita ni dia kata 12. Ada kitab kata dia pecah-pecah lagi 24. Katakanlah kita ambil 12 pun tak apa. Jadi ada lebih kurang 33 perkara. Ini. Jadi 3 perkara ni dalam solat. Kena belajar satu, kena faham satu. Kalau tak tahu, dia tak mengetahui akan kaifiat. Bila satu kaifiat, ada kemungkinan dia akan buat salah lah. Kalau wuduk, dia tak panggil rukun, dia panggil fardu. Fardu wuduk ada berapa? Ada 6. Syarat sah ada berapa? 15. Ni belum belajar lagi ni. Syarat sah ada 15 perkara. Dalam kitab ni tak ada. Lepas tu, pembatal. Pembatal ada berapa? Ada 6. Jadi, 27 pada wuduk. Kaifiat wuduk, 27 perkara. Itu nama dia kaifiat. Saya kata kalau tak tahu, tak belajar, mesti datang rasa risau. Kenapa? Amal tak sah. Amal tak sah. Lepas tu kena belajar. Ini ruang ni. Allah baik, punya baik, sangat baik. Dia bagi kita belajar waktu pejabat. Kita tak ada alasan betul nak cakap tau. Balik kerja malam. Waktu pejabat betul nak belajar lagi. Nak macam mana lagi? Kadang-kadang ada guru belajar online lagi. Buka je handphone dekat rumah. Pun tak boleh belajar lagi. Maknanya apa? Maknanya Allah tak nak bagi kita belajar. Itunya sebenarnya lah. Tak bagi kita belajar. Kenapa? Dia tak nak terima amal kita. Dia biarkan kita beramal syok sendiri. Dia tahan ilmu. Supaya amal ni out. Kenapa? Dia tidak memiliki kaifiat. Dia tak tahu. Ni penting kaifiat ni. Jangan ikut orang Orang tak tahu, kita tak jangan. Orang tu dia punya own grave. Dia ada kubur sendiri. Dan kita ada kubur sendiri. Dan kita perlu bertanggungjawab atas amal kita semua ni. Jangan ikut orang. Kawan aku tak tahu. Kawan kita je pasal. Kita tengok orang perempuan kawan kita ramai tak pakai lengan tangan. Kita pun tak pakai. Kenapa? Orang ramai tak pakai. Bukan. Kita buat apa-apa bukan sebab orang. Kita buat sebab apa? Syariat. Tu kita tengok ramai orang pejabat awam dah swasta, ramai perempuan tak pakai lengan. Padahal dia berurusan tu memang nampak lengan. Sama orang sini pun ramai tak pakai lengan. Tak ada apa tak serius. Tak serius, takut dengan Allah. Dengan neraka ni macam lighter isap rokok jangan main-main dia. Sebab Allah tak bagi kita rasa takut. Kalau kita rasa takut dengan Allah, betul-betul kita takut. Kita rasa buka ni besar sangat dah sudah. Ada pakai lengan pendek, tak rasa apa pun. Kenapa? Dia tak faham kaifiat agama macam mana, yang mengesahkan macam mana, pembatal macam mana. Ini tak faham kaifiat. Jangan biar benda ginilah. Jangan biar Jangan sampai nanti masa nama kita masuk dalam WhatsApp JKR, telah kembali ke rahmatullah. Orang pula tayang gambar pakai seluar. Orang pandai bila time mati, masa tu lah tayang gambar pakai tudung, nampak? Tapi kehidupan dia lingkup, kita tak tahu. Ini sangat menakutkan. Jangan begitu. Jangan tunggu sampai nama keluar dalam WhatsApp, nama keluar dalam Facebook, baru nak belajar niat ni apa. Mana ada, tak guna dah. Tak guna dah Masa tu bukan tanggungjawab kita nak belajar dah. Kita kena menerima apa saja kita buat atas muka bumi. Tu hari balasan. Okey. 6 habis 7. Ni saya terang ni kaifiat apa ni. 7. Untuk mengenali niat, dikatakan niat ada syarat. Syarat apa? Syarat sah. Dia ada syarat. Apa syarat ni? Apa makna syarat ni? Ni syarat apa? Sesuatu yang mengesahkan amal dan ia apa syarat? Bukan juzuk pada amal tersebut.
Dia bukan juzuk. Dia di luar. Dia sebelum. Macam kita kata syarat sah. Dia sebelum. Sebelum semayang kena ambil wuduk. Sebelum semayang kena mandi wajib. Kalau perlu mandi wajib. Sebelum semayang kena tahu kiblat kat mana. Sebelum semayang kena tunggu masuk waktu. Sebelum semayang kena tutup aurat. Sebelum semayang kena tahu kaifiat. Sebelum semayang kena pastikan Islam. Sebelum semayang kena berakal. Itu syarat sah. Jadi dia sebelum semayang. Dia bukan perbuatan dalam semayang. Kalau perbuatan dalam semayang, juzuk pada amal, sebahagian pada amal, tu nama dia rukun. Itu nama dia rukun. Tapi kalau di luar, bukan juzuk pada amal, tapi dia berfungsi mengesahkan amal, itu nama dia syarat. Nak faham beza rukun dengan syarat? Nak faham beza fardu dengan syarat? Kalau benda asal pun kita tak tahu, maknanya kita tidak mengetahui hakikat syarat ni apalah. Hakikat syarat itulah dikatakan ilmu tentang syarat tu. Mengetahui tentang syarat ni apa. Banyak perkataan ni syarat sah, syarat wajib, syarat atas rukun, syarat sempurna kan banyak perkataan ni keluar. Tapi kita tak faham. Dari segi syarak, dari segi fiqh, apa maksud dia dalam kitab kata. Ni, dia mengesahkan amal. Mengesahkan amal. Dan dia adalah bukan juzuk amal dekat luar. Tapi peranan dia macam rukun, mengesahkan amal. Ini peranan dia. Ini peranan dia. Mengesahkan ni adalah peranan dia. Ni bukan juzuk, ini adalah ni diri dia. Ni diri dia. Macam dulu belajar matematik lah. Ni kan nama objek. Objek kan, an object must have volume kan, tak belajar tu. Space lagi, characteristic kau belajar tu kan? Tak belajar. Korang ni aliran SPM ke MCE? SPM SPM dia belajar bahasa Melayu lah. Saya pun SPM juga. Tapi cikgu saya ni dia macam-macam bahasa dia pakai. Benda kalau kita tengok tauhid pun dia libatkan dia juga. Satu berzat dia mesti mengambil ruang. Dia sebenarnya benda ni tak lari pada agama tau. Dia mesti mengambil ruang. Kenapa? Dia ada ruang. Macam kita ni duduk atas ruang kursi dia penuh. Mengambil ruang. Dan dia ada volume. Dia ada panjang, dia ada berat. Dan dia ada karakter dia. Tahu karakter? Karakter ni kalau dalam tauhid nama dia arat. Macam saya katalah, cili. Panjang. Cili tu panjang. Cili ni dia mengambil ruang, dia taruh atas meja. Tu space. Dia panjang, dia pendek, dia gemuk. Tu volume dia. Dia merah, dia pedas. Itu karakteristik dia. Itu karakteristik nama dia arat. Lepas tu dalam tauhid nanti kita belajar Allah itu tidak berjirim, tidak berjisim, tidak berarat. Arat tu nanti kita belajar, dia bagi pada 4. Aina, kaifa, kam, mata. Nanti kita belajar. Waktu tu nanti mula pening-pening sikit lah. Sebenarnya tak pening. Kena taruh mindset. Ada orang kata belajar tauhid ni pening. Sebenarnya tak pening. Kita taruh mindset. Tauhid ni, dia tak pening. Kalau kita ikut seliber yang betul, tak pening. Macam budak-budak dia takut-takutkan dengan AMAT. Tahu AMAT? Masuk kelas sains, AMAT. AMAT dah jadi macam hantu lah. Belajar AMAT, mati. AMAT, pening. Ambil orang skor A, AMAT. Betul tak? Saya lah antara orang kena momok tu. Betul. Sampai gagal AMAT. Saya masuk ITM Perlis, diploma, ada AMAT tapi subjek forensik. Kita dah fail bahasa form 5. Sana belajar subjek forensik AMAT. 1 over cos, 1 over 10, tahu. Tapi cikgu saya ni, Cikgu Badrul kan, dia kata, dia bagi motivasi lah pada pelajar. Dia kata buang ni dulu. Buang kata AMAT susah. Buang jauh dulu. Lepas
Lepas tu taruh azam. Buang dalam kepala, lepas tu kepala dah kosong, letak azam. Aku akan berjaya. Cakap hari-hari, aku akan berjaya. Dia punya motivasi yang bagus. Dulu kita peksa masa dekat polis tu nak pakai nombor. 90/100, result tu tulis lah. Saya dah buktikan. Saya dah dapat 95. Apa saya kata apa Betul. Satu, buang dulu dekat mindset kita yang kata benda ni payah. Orang katakan, admit, gila kau, gila. Admit, made you mad, macam-macam benda. Macam benda term orang bagi. Tak adalah susah sangat. Memang susah, tapi kena belajar lah. Macam niat ni lah. Dulu saya ajar niat ni dekat bawah, kat surau. Ada orang dalam Facebook komen, dia kata kalau macam ni, susah je nak semayang. Bukan susah. Engkau tak belajar, memang susah, betul tak? Dia kata macam ni menyusah-nyusahkan orang semayang. Bukan menyusah-nyusahkan orang. Ini untuk mengesahkan orang semayang. Kalau tidak, berapa ulama buat? Niat ada ni, kenapa? Dia, pengalaman mereka lihat, niat ni paling ramai orang salah. Kenapa? Guru tak boleh nilai. Kalau rukuk, nampak? Nampak rukuk kan? Sujud macam ni. Okey, tangan macam ni, nampak? Sebab apa? Benda zahir. Ini rukun qalbi ni, hati. Dan dia tak tahu, guru tak tahu. Tapi yang tahu, orang yang solat. Dia boleh menilai. Ini dekat mana, ini dekat mana. Lepas tu niat ni diceritakan ke panjang lebar dalam rukun sembahyang. Supaya jangan salah. Jangan salah niat. Okey. Ni ada syarat. Dia ada syarat sah. Akan datang, kita belajar ni pula. Sekarang kita dah belajar. Okey, saya padam ni. Kaifiat. Okey, nombor 7. Nombor 7 Okey. Dalam belajar niat, nombor 1 kita belajar wajah dia. Nombor 2, nanti kita belajar kat sini pula kotak ni. Apa? 6 syarat sah. Ini nombor 2. Ini nombor 1. Nanti solat ada lagi 2 perkara dah. Rukun niat dengan martabat niat. Itu dalam solat. Tambah. Tapi asalnya ni masih pakai juga dalam solat lah. Akan datang kita belajar 6 syarat sah niat. Ini umum. Niat puasa ke, niat apa ke umum. Ada 6 syarat sah. Kita belajar. Islam, mumayyiz. Tiada sesuatu yang menafikan akal sahnya niat. Lagi apa? Kekal hingga akhir. Di awal perbuatan amal, faham apa diniatkan. Itu 6 syarat sah. Kita akan cerita ni. Supaya apa? Dah kenal, pastikan dia sah. Dah kenal, pastikan dia sah. Amalan tu sah. Jadi ini 6 perkara penting. Datanglah. Jangan di kampung. Minggu depan ada cuti Maulid Nabi. Hari Khamis. Betul, 29. 30 tu, bulan 10. Bukan bulan ni. Bulan 9 Ustaz. Baik cakap. Sebab ada orang itulah dia jemput saya bulan lepas Maulid Nabi. Ceramah Maulid Nabi. Dia kata, kenapa 3 bulan jemput ni? Betul lah 3 bulan. Saya bukan Ustaz Azhar Idrus, saya kata. Janganlah jemput 6 bulan, mana saya ingat. Bulan depan ni. Belajar ni. Inilah benda penting kita belajar, kita gabungkan dengan ni, kita kenal dan kita sahkan. Okey. Dah habis ni nanti, baru masuk, baca dalam ni, semua ada kat sini. Lepas tu kita masuk, fardu wuduk yang kedua, nama dia, basuh muka. Nama dia, basuh muka. Man, kalau pakai projektor boleh tak, Man? Okey. Saya nak basuh muka, saya nak pakai projektor. Sebab ada lukisan muka tu. Saya nak tunjuk. Saya nak guna nota masa mengajar online lah. Tapi ikut saya online, saya minta maaf lah. Saya tak boleh nak sambung lagi. Saya cuba cari masa, tak dapat lagi. Tapi kalau nak hari Ahad boleh lah. Tapi hari Ahad kan sibuk pula kan. Online sibuk. Malam-malam saya tak dapat sambung lagi. Nanti saya tengah cari masa. Need space to breathe. Betul-betul sibuk betul sekarang. Nanti habis ni, masuk baca dekat matan kitab. Lepas tu masuk ke pada muka, waktu tu kita akan pakai projektor. Okey. InsyaAllah. Seperti diminta, kita kena berhenti pukul 9.
Ada soalan tanya Tak ada, insyaAllah nanti jumpa. Minggu depan macam mana? Ayat walat. Minggu depan kita baca, insyaAllah. Kita baca ayat walat. Ustaz, ada yang ni sikit saya datang Ustaz yang pasal apa yang ada Ustaz baca juga kot yang kata Ustaz minta tu yang pasal solat berjemaah kita tu. Yang ikut sunni jarak semua tu. Yang dia kata sedangkan Rasulullah suruh kita rapatkan sah dan pakai mask, dia kata dahi dengan hidung sepatutnya untuk muka-muka untuk menghadap. Hidung tak wajib. Hidung tak wajib. Tak. Sebab dia bila dia buat macam tu dan diwairalkan, jadi orang jadi macam kata memang kan. Dia ada dalam WhatsApp kata kalau kita sujud macam ni tak sah. Sebab apa? Sebab ni tak kena. Anggota sujud yang wajib kena dekat bumi 7 anggota. 1 tak boleh berlapik. Ni tak boleh berlapik. Tak boleh ada kain kopiah ke macam ni ke, telekong ke, sujud kat sini tak sah. Tapi yang 6 tu berlapik pun tak apa. Mana lelaki pakai sokin pun tak apa. Ujung jari tu kena naikkan, lentikkan je. Lepas tu tangan 2, ujung jari kaki 2, lutut 2 atau 6. 6 ni berlapik pun tak apa. Perempuan sembahyang dia sujud, bawah ni telekong. Tak apa. Jangan sujud buat macam ni sebab takut tangan tu kena telekong. Ini orang tak belajar, bahaya. Sujud dia dah sujud, batal lah sembahyang. Mana boleh macam ni sembahyang? Saya tengok kat masjid pun orang sembahyang macam tu juga. Ya Allah liman hamidah. Ni dah batal. Ni sepatutnya berhenti sini. Bila tarik sini 2. Bila tarik sini mesti dia batal balik. 2. Apa 2? Ni 1 dan 1. Kalau dia tarik itu 2 depan 4. Bila 4 pergerakan anggota besar tu batal. Tu jangan buat gini. Tak tahulah skru dia longgar ke apa ke, tak tahulah. Tapi bukan skru dia longgar selalunya. Dia jadi habit yang tak baik. Ni batal sembahyang. 2 kaki gerak, batal sembahyang. 2 kepala gerak, batal sembahyang. Ni anggota besar. Jadi ni hidung ni sunat. Waktu sujud hidung ni sunat. Kita jangan cakaplah rapat-sah itu sekarang ni masalah menjaga nyawa. Menjaga nyawa ni lebih penting lah. Daripada kalau tak rapat pun sembahyang sah juga. Tapi menjaga nyawa tu penting. Jadi nasihat daripada pakar, daripada orang yang pakar kata ada mana chances nak berjangkit tu kalau rapat-rapat lah. Kita ikut je lah. Ikut je lah. Masalah menjaga nyawa tu lebih penting. Ikut je. Sampai bila? Tak tahulah sampai bila. Tengoklah macam mana. Jadi kalau sembahyang, kalau rasanya dalam MKN kata kena pakai macam ni, pakai je dah. Mereka lebih tahulah. Itu mereka pakar pada bidang mereka kan. Kita apa kita kata, kita ikut. Kita ikut. Ini baru aku nampak korang pakai ni. Dulu korang pun jangan pakai aku tengok. Betul tak? Dah perlu kena seorang Jumaat lepas. Masuk bangunan, kenapa ramai orang pakai ni? Dulu aku datang pakai. Macam rasa dulu orang planet pula. Tak pernah aku seorang pakai. Aku duduk planet mana ni? Aku seorang pakai. Sama macam kita bini lain lah kan. Pergi kampung, kedai makan. Orang tahu kita ada orang Kuala Lumpur. Dari mana? Kuala Lumpur Saya memang tahu. Tu pakai mask. Dia ingat orang Kuala Lumpur je kena kuman. Orang kampung tak kena kuman. Orang kampung relax je. Betul duduk sembang-sembang. Tak ikut SOP langsung. Penjual ke peniaga ke. Tak apalah. Itu dia tak nak pakai. Mungkin dia punya badan dia kebal sikit. Mana kita tahu. Kita pakailah. Okey. InsyaAllah. Nanti jumpa. Ni orang nak meeting ni. Orang di bilik Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri insan lafi khudral ladzina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh.
Walhamdulillahirabbil alamin. Ampun maaf. Nabi Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon untuk kita beri kerjasama menyusulkan bilik mesyuarat untuk kehadiran Bapak di mesyuarat.